Nombor 3 pesan dia ialah tolong ikhlas di dalam bab beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tuan-tuan yang saya hormati, banyak orang tanya pada saya, ramai tuan-tuan, tambah-tambah zaman FB Live. Zaman FB Live, zaman Google Meet, zaman Skype, bukan zaman macam kita dulu, zaman offline. Sekarang zaman online. Kita boleh bercakap dalam internet, dalam Facebook, dalam apa benda sekali lah. Boleh bercakap dekat beratus-ratus orang duk muka. Nak muka je nampak. Ada setengah muka tak nampak. Bila kita dah jumpa dengan macam-macam manusia dalam zaman kita sekarang ni, persoalan dan pertanyaan pun macam-macam. Ada yang tanya, Ustaz, soalan, jangan marah. Kenapa Allah jadikan iblis? Kenapa Allah jadikan syaitan? Kalaulah iblis tak ada, kalaulah syaitan tak ada, kan kita semua baik. Ni Allah yang jadikan setan. Kemudian bila kita ikut syaitan, kita pula masuk neraka. Padahal kalau Allah tak jadikan syaitan, tak jadi apa? Ini soalan. Lagi ganas punya soalan, Ustaz, saya tak pernah minta dilahirkan ke dunia. Kenapa Allah jadikan saya? Dan bila kalau saya tak semayang, saya masuk neraka. Sedangkan saya tak minta dilahirkan. Rupanya tuan-tuan, bila kita duk buat norma baharu ni, orang macam ni makin vokal, makin berani bercakap. Sebab dulu mereka tak datang belajar di masjid. Dulu mereka tak main mengaji di surau. Maka pertanyaan-pertanyaan macam ni tak wujud sebab mereka tak main. Yang main ni hak baik-baik je tuan-tuan. Bila sekarang ni dah dibuka, semua orang ada media sosial masing-masing, semua orang ada alat untuk bercakap, menyuarakan pendapat, mereka mula bercakap. Dan percakapan mereka tu dahsyat tuan-tuan. Jadi yang banjir baru ni, dia kata, Ustaz kata Allah tu baik. Ustaz kata Allah tu maha baik. Kenapa Allah datangkan musibah? Saya tengok tadi video lumpur masuk dalam rumah dia, dekat dengan siling rumah. Lumpur saja. Selut yang masuk dalam rumah tu dekat dengan siling. Tu tak boleh nak sodok dengan penyodok lah. Tu kena panggil backhoe mai korek buat keluar. Dia tanya, Ustaz, kalau Allah tu maha baik, pasal apa Allah bagi banjir? Mati, runtuh rumah, hanyut rumah. Saya kata panjang cerita. Panjang cerita. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di darat, berlakunya kerosakan di laut, puncanya tangan manusia. Cuba hancek balik. Allah kata hak berlaku kerosakan dalam dunia ni, baik di darat maupun di laut, manusia punya hal. Tangan manusia punya hal. Allah Ta'ala ni maha baik. Ialah Allah bagi hujan lebat jadi banjir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 11, kami turunkan hujan tu mengikut kadar yang sesuai dengan kamu. Allah maha baik. Pasal apa hujan jadi lebat? Tu yang aku kata tadi, hang kena picek balik. Hujan ni main pada mana? Sebab Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala kata dah, hujan ni diturunkan pada manusia ni sebagai rahmat, liyutahhirakum bihi, supaya kamu tu bersih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, turunnya daripada air daripada langit midrara dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'du bahawa hujan ini baik untuk kamu. Tiba-tiba hujan ni orang takut sekarang ni. Pasal apa? Main gelap nak banjir pula apa? Ada hujan yang Allah Ta'ala turunkan beserta dengan ribut jadi balak. Pasal kejahatan manusia. Tapi kalau manusia ni baik, satu negeri ni baik, pasal apa jadi? Cek balik. Adakah tangan-tangan manusia yang campur tangan
di dalam merosakkan alam, merosakkan sistem. Cek balik. Boleh ke Ustaz? Manusia boleh merosakkan alam, mengkucar-kacirkan alam. Awak tak boleh pula. Bukankah Nabi sebut di akhir zaman, Dajjal itu boleh menurunkan hujan? Dajjal itu boleh mengkeringkan hujan, mengkeringkan bumi. Dajjal itu boleh menghidupkan tanaman, mematikan tanaman. Bukankah itu nama dia teknologi? Nabi sebut di akhir zaman, Dajjal itu boleh menghidupkan orang yang mati. Macam mana ni tuan-tuan? Orang yang mati boleh hidup. Ya, dia dah mati, tapi DNA dia masih hidup. Dia hidupkan DNA dengan orang yang baru. Ini semua sistem, tuan-tuan. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, kita berada di zaman mana. Maka dengan adanya sistem yang canggih ini, orang mengatakan bahawa Dajjal itu adalah Tuhan, 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 Tuhan. Satu benda yang dibuat oleh Dajjal untuk menjadikan Allah itu jahat pada pandangan manusia yang tidak beriman. Allah ni zalim, anak saya mati. Allah ni tak adil, orang lain tak kena banjir, kami kena banjir. Orang lain tak kena bah, kami kena bah. Allah ni tak adil. Kalau Allah adil, pak siapa jadi macam ni? Makcik tak sangka lah. Sudah tuan-tuan. Tujuan dia apa? Untuk meragui, padahal Allah dah bagi elok dah. Buka surah Az-Zukhruf ayat 11, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Allah Ta'ala kata dah, kami turunkan hujan pada kamu tu elok sukatan dia. Cuba cek balik, sebab banyak ayat lain sebut berlakunya kerosakan itu ialah kerana tangan-tangan manusia. Adanya orang yang rancang, adanya orang yang pindah, adanya orang yang tambah buat. Maka tuan-tuan yang saya hormati, saya jawab senang kepada mereka. Bila mereka tanya, kenapa Allah jadikan iblis? Kenapa Allah jadikan syaitan? Saya jawab satu perkataan. Apa perkataan dia? Syaitan kata, aku tidak boleh kacau orang yang ikhlas kepada Allah. Syaitan tak boleh kacau orang yang ikhlas kepada Allah. Syaitan tak boleh kacau. Sebab tu tuan-tuan, datanglah bapa syaitan ke, iblis ke, siapa ke, kalau tuan-tuan orang ikhlas, dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak hasut kita. Ni, kita datang ke rumah Allah ni ikhlas. Kita datang kuasa masjid. Cukup tahun 2022, nama dah lain. Nama kita tak ada dalam senarai AJK. Kita pun habis sembahyang Zuhur, ambil start motor. Kawan tanya, nama hang tak ada Ahmad? Tak ada apa, aku ada nama Pela tu ada, Muhammad sampai sekarang Muhammad. Tak, nama AJK. Oh, aku dilantik untuk 2 tahun 1 penggai. Lah dah habis penggai, depa lantik orang lain pula. Tak lah, aku bukannya apa, macam depa lantik baru tu macam tak kena kan. Macam hang buat kerja, depa pergi buang ganti orang lain macam tak cantik lah, tak kena. Tak kena apa, masjid tu rumah Allah, siapa-siapa boleh jadi AJK. Yalah, tapi macam tak kena lah kan. Bagi aku lah, nampak ni tuan-tuan ni pengasuk ni, tuan-tuan nampak parik depan tu, boleh tolak dia boleh tu. Kerja dia pasal apa? Nak hasut, nak bagi orang tak ikhlas. Aku ni, sama ada aku AJK, sama ada aku bukan AJK, aku mai kerana Allah. Kalau aku tak jadi AJK pun tak apa, aku tetap mai. Pasal ni rumah Allah, aku nak sembahyang. Tuan-tuan kutuklah, tuan-tuan hasutlah dia, tuan-tuan tak boleh buat apa-apa. Pasal apa? Pasal dia ikhlas. Sebab itu nak jadi orang ikhlas ni tuan-tuan susah. Tapi kalau tuan-tuan dah dapat keikhlasan, segala benda yang jadi pada kita dipermudahkan urusan. Mai bah, mai banjir, mai apa semua, tak ada apa. Lah makcik sabarlah, tak ada apalah. Dunia aja. Makcik pun dah hidup sini, dah duduk kampung ni dah 50 tahun tak pernah banjir. Hari ni baru banjir, tak apalah.
Kita dengar tu pun Allah. Dia sabar. Bila berlaku kematian pada ahli keluarga dia, saya ucapkan takziah, Allah sabarlah bang. Allah sayang anak abang. Ya alhamdulillah, dia pun baru 6 tahun. 6 tahun ni tak ada dosa. Syurga tempat anak saya, alhamdulillah. Ini orang ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas. Bila dia ikhlas tuan-tuan, dia takkan buat benda haram. Dia takkan buat benda haram. Dia takkan ambil riba. Dia takkan mengadap bomo, pergi menurun, tengok siapa yang buat dia sakit. Siapa yang pergi buat dia kedai dia tak laku. Orang yang tak ikhlas ni tuan-tuan, dia akan cari benda-benda yang haram sebab hati dah kotor. Maka bila hati kotor, fi qulubihim marad tadi, setan masuk. Bila setan masuk ni lah tuan-tuan, benda-benda halal jadi haram, benda haram jadi halal pada dia. Sebab itu pelajaran yang ketiga malam ni, tolong buat sesuatu dengan ikhlas. InsyaAllah kita takkan mengumpat, kita takkan kecil hati, kita takkan buat benda haram sebab hati jadi bersih. Baik, yang kedua,